Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-88. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-25, 26 dan 27 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri, kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang yang beriman. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta ia menyeksa orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang yang kafir. Kemudian Allah menerima taubat orang yang dikehendaki dengan memberi taufik untuk memeluk Islam, sesudah orang kafir itu ditimpakan dengan azab. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab tafsir Al-Misbah menguraikan mengenai ayat ke-25 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa bukan semua ahli Hunain yang sombong dan angkuh mengeluarkan ayat yang mengandungi makna bermegah dengan bilangan tentera Islam yang ramai. Tetapi hanya seorang sahaja yang mengungkapkan sedemikian, iaitu Salamah ibnu Waqsi, salah seorang dari golongan Al-Ansar. Tetapi sikap dan kata-katanya dipersetujui oleh kebanyakan tentera. Mereka lupa akan hidayah Allah Subhanahu Taala yang sentiasa mengingatkan mereka bahawa kemenangan hanya datang daripada Allah. Mereka lupa pengalaman mereka dalam peperangan di Badar. Kerana itu Allah mendidik mereka dan sekali lagi membuktikan kemenangan itu hanya datang darinya sahaja. Kemudian bagi ayat ke-26, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab telah menjelaskan makna kalimah sakinah dalam buku Secercah Cahaya Ilahi yang dikarang oleh beliau. Sakinah diambil dari kata dasar yang terdiri dari huruf Sin, Kaf dan Nun, yang mengandungi makna ketenangan atau lawan kepada goncang dan gerak.
pelbagai bentuk kata yang terdiri daripada ketiga-tiga huruf tersebut yang kesemuanya kembali kepada makna di atas. Rumah dinamai maskan kerana ia adalah tempat untuk meraih ketenangan serta penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah. Pisau yang berfungsi menyembelih binatang dinamai sikin dari kata dasar yang sama dengan sakinah kerana pisau adalah alat yang menghasilkan ketenangan bagi binatang setelah sebelumnya ia bergejolak. Pada akhir ayat 27 pula, Allah mengisyaratkan penerimaan taubat terhadap suku Hauzan apabila mereka memohon pembebasan dan seterusnya memeluk Islam. Kemudian, jika ditelusuri penelusuran oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, beliau menghuraikan ayat ke-25 surah At-Taubah dengan didatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Jabir bahawa jumlah peperangan yang disertai oleh Nabi SAW adalah 21 kali dan yang diikuti secara langsung oleh Nabi SAW ialah 8 kali. Iaitu Perang Badar, Al-Ahzab, Uhud, Mustalik, Khaybar, Fathu Mekah, Hunain dan Taif. Adapun pengiriman pasukan yang dilakukan Nabi SAW untuk menghalang musuh berjumlah 36 kali. Pada ayat 26, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan dan ketenteraman hati kepada Rasulnya dan kepada orang mukmin serta mengabulkan doa Nabi sehingga para mukmin yang telah melarikan diri dari medan perang kembali untuk bertempur. Di samping itu, Allah juga menurunkan tentera malaikat untuk menguatkan jiwa dan semangat juang para mukmin serta menanamkan rasa takut di kalangan orang kafir. Tetapi, hadis sahih menjelaskan bahawa para malaikat tidak ikut campur dalam peperangan Hunain. Seterusnya, Hamka di dalam tafsir Al-Azhar telah menjelaskan mengenai ayat ke-25 surah At-Taubah. Menurut sesetengah riwayat, ayat ini diturunkan selepas Rasulullah SAW kembali dari Perang Tabuk dan dibacakan di khalayak ramai semasa tahun haji ke-9 di bawah pimpinan Abu Bakar. Peringatan ini adalah untuk kaum muslimin yang bermaksud, bukankah kamu telah dibantu oleh Allah berkali-kali dalam peperangan kerana kamu telah mencurahkan cintamu kepada Allah. Cuba hitung berapa kali peperangan kamu telah dimenangkan oleh Tuhan. Kedua-dua peperangan besar seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, pengusiran Yahudi Bani Nadir, hukuman Yahudi Bani Quraizah, Perang Khaybar, Futuh, penaklukan Mekah, Perang Mut'ah, Zatis Salasil, Perang Tabuk dan lain. Dan juga dalam peperangan Hunain, Tuhan masih membantu kamu. Seterusnya pada ayat 26 dan 27, kemenangan diberikan oleh Allah Ta'ala setelah Allah menurunkan sakinah sehingga ke hati Rasulullah SAW dan orang yang beriman, sehingga kekalahan yang berbahaya dapat dielakkan dan suasana peperangan menjadi terbalik. Musuh yang hampir menang menjadi kalah. Orang kafir melarikan diri kecuali 100 orang telah bertaubat kepada Allah. Begitu juga musuh yang telah ditakluk dan datang memohon keampunan dan taubat kepada Rasulullah SAW. Di Ji'ranah, mereka juga diberi taubat oleh Allah dan diterima sebagai orang Islam dan 6,000 tawanan telah dimerdekakan. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab Tafsir Mubin menghuraikan ayat 25, 26 dan 27 surah At-Taubah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kaum muslimin bahawa mereka telah dikurniakan pertolongan yang banyak dengan cara memberikan kejayaan dan kemenangan di medan pertempuran, terutamanya apabila mereka berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah. Manakala dalam perang Hunain, pada peringkat awalnya kaum muslimin telah menerima kekalahan akibat terlalu yakin dengan jumlah mereka yang ramai, iaitu 12,000 orang, sedangkan tentera musuh hanya 4,000 orang saja. Tentera Islam mengundurkan diri dan bertemperan lari, dan mereka merasa takut sehingga memandang dunia yang luas ini sebegitu sempit, lalu mereka tidak menghiraukan panggilan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam supaya mereka datang menggabungkan diri semula dalam saf peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan Allah pun memperkenalkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menggunakan rasa berani dan tenteram kepada kaum muslimin serta memberikan bantuan bala tentera daripada kalangan malaikat sehingga tentera muslimin dapat mencapai kemenangan, dapat menawan tentera musuh serta dapat merampas harta ghanimah termasuk wanita. Kemudian dengan hidayah Allah, ramai pula daripada kalangan musuh memeluk Islam, iaitu di kalangan kaum Hawazin. Manakala Zainal Arifin Zakaria dalam tafsir inspirasi telah meletakkan tajuk bagi menghuraikan ayat 25 surah At-Taubah, iaitu yakinlah Allah pasti menolong mukmin kapan dan di mana pun. Dalam huraian ringkasnya beliau menyatakan bahawa kemenangan tidak berdasarkan kepada kuantiti tapi pada kualiti iman. Kemenangan itu bersumber dari Allah. Ia terjadi berkat kekuatan iman kepadanya. Betapa banyak kuantiti kecil berjaya berkat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 26 pula beliau meletakkan tajuk pertolongan Allah itu pasti dan nyata. Jelas pengarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyandarkan kepercayaan kepada diri sendiri atau kepada kekuatan manusia secara berlebihan. Ia hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui ayat 27, tajuk yang diberikan adalah pintu Islam tetap terbuka bagi yang ingin memasukinya. Ayat ini jelas menunjukkan contoh-contoh rahmat dan kurniaan Allah kepada orang yang memang beriman ketika dalam keadaan sulit, ketika menghadapi suatu masalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-25, 26 dan 27 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat 25, 26 dan 27 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa setiap kemenangan yang dikecapi oleh kaum muslimin dalam peperangan dan pertempuran bukanlah bergantung kepada bilangan tentera yang ramai atau kelengkapan perang yang cukup sahaja, tetapi kejayaan tersebut juga adalah kerana semata-mata rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini adalah sebagai peringatan kepada kaum muslimin agar tidak merasa megah dan sombong dengan ramainya bilangan tentera di dalam perang Hunain. Allah Ta'ala mengingatkan semula bagaimana mereka diberi pertolongan pada sekian banyak pertempuran yang lampau. Sidang pendengar yang dimuliakan, ayat ini adalah sebagai peringatan kepada kita supaya tidak merasa ujub dan sombong. Ujub itu adalah apabila menyangka diri sendiri hebat dan tidak mengembalikan kejayaan kepada Allah Ta'ala. Para sahabat ketika itu menyangka bahawa mereka sudah hebat kerana mereka lebih ramai dari musuh dan umat Islam telah berkali-kali menang berhadapan dengan musuh. Namun, mereka lupa kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terlupa bahawa segala kelebihan yang dikurniakan itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Maka jangan ada perasaan sebegini di dalam diri kita. Kita perlu sentiasa mengembalikan kelebihan yang kita ada hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-25, 26 dan 27 surah At-Taubah. Pertama, umat Islam perlu sentiasa mengembalikan kelebihan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kelebihan dan juga kemenangan yang diperoleh datangnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kedua, umat Islam perlu sentiasa berdoa agar dikurniakan ketenangan dalam kehidupan kerana ketenangan merupakan satu nikmat yang tidak mampu diperoleh dengan mudah dan tidak dapat dibeli di mana-mana pun. Kerana ketenangan datangnya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah mencapakkan ketenangan ke dalam hati hamba-Nya, itulah saat yang paling nikmat dan membolehkan manusia berfikir secara waras. Namun, seandainya Allah menarik kembali perasaan tenang di dalam hati, saat itu jiwa menjadi resah, tidak tenteram dan tertekan. Ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat hamba-Nya yang ikhlas untuk kembali kepada Islam, walaupun dosanya dan kesalahan yang sangat banyak, termasuklah sekiranya
kesalahannya dulu pernah memerangi agama Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.